Ada tak soalan lain? Okey, saya nak bagi tahu kebaikan dan keburukan ke rumah duha ya, sebab dia promosi hari ni. Kalau kita nak bagi hadiah dekat mak-mak kita, ke rumah duha sebenarnya adalah yang terbaik. Sebab dia betul-betul makanan suplemen sebenarnya. Lesen dia under pemakanan. Bila lesen under pemakanan, sebab dia memang makanan. Dalam tu orang boleh tiru formula saya, tapi takkan boleh tiru kualiti saya. Sebab apa? Kurma. Biji kurma. Biji kurma tu paling susah. Sebab biji kurma tu memang biji kurma betul yang dikisar halus. Dan biji kurma tu dia punya kisaran tu azab nak buat. Biji kurma tu kan dekat universiti dekat Arab Saudi, dia dah mengkaji sangat bagus untuk orang ada kanser. Biji kurma. Sebab tu saya letak biji kurma. Yang kedua, saya letak apa Cah? Saya letak habatus sauda. Dan lagi satu ialah garam hitam. Garam hitam ni hanya ada dekat Gunung Himalaya, dekat kaki dia. Dan rasa dia macam sedikit belerang. Tapi bukan belerang, tapi bila kita makan kan rasa macam mana tau? Rasa masin, lepas tu rasa macam bau macam belerang. Itulah yang paling bagus untuk memperbaiki grease ataupun lendir pada celah kaki. Dia akan menambahkan grease tu. Jadi kalau mak-mak kita sakit sakit kaki, ubat yang paling bagus sebenarnya memang kurma duha. Tak ada produk lain. Sakit kaki, lepas tu orang stroke, orang gout. Dan kalau perubatan Islam, dia akan suruh kita buat apa Cah? Dia akan suruh kita berbekam. Dalam banyak-banyak produk kan, produk ya Allah. Tolonglah Kul Anwar. Bagi tahu saya tengah live. Okey, kalau dalam banyak Okey, dengar tak? Oh, darah beku dekat lengan. Derinsya. Kalau ada darah beku dekat lengan, itu ialah salah satu ialah orang lepas kemalangan. Yang kedua, orang lepas cedera. Contoh macam ni lah, saya bergaduh dengan suami saya tumbuk tangan saya. Ataupun kawan-kawan saya tumbuk saya. So, darah beku lebam. Lebam kat sini akan berlakunya macam inflamasi. So, apa kita kena buat ialah tuam dengan air panas. Yang kedua, makan dengan kurma duha. Baik. Orang yang selalu orang yang selalu darah beku, bahaya sebenarnya, iaitu trombosis otak. Orang yang ada Aisyah, muka kau pori-pori terbuka. Muka saya tengah teruk sangat. Apa pasal? Tak tahu. Pori-pori kau terbuka sebelah Aisyah. Kau pakai apa ni? Saya tak pakai apa-apa. Kau pergi facial kat mana kedai ni? Tak pergi fashion. Dulu kau cakap kau pergi facial. Dah lama saya tak pergi. Jangan pergi lagi. Saya rasa dia bagi kau produk tak bagus ni Cah. Pori-pori kau terbuka. Tak lah, sebab sekarang saya tak cuci muka. So, hari tu saya cuci muka dengan banyak step. Sekarang saya dah tak sempat. Saya balik, saya cuci muka pakai sabun mandi je. Lepas tu muka saya dah rosak. So, nampaklah perbezaan bila cuci muka dengan betul. Dulu hilang konsentrate saya. Okey. Orang makan kurma duha, saya bukan jual produk ni sebab nilai duit semata-mata. Tapi saya nampak niaga memang nak duit. Tapi kalau saya bagi info yang betul, kita akan nampak perubahan kesihatan yang sangat betul menggunakan produk yang saya buat. Antaranya salah satu ialah orang yang ada slip disc, orang ada stroke. Mengikut perubatan Islam, kita kena berbekam hijamah. Okey. Bila perubatan hijamah tu ialah mengikut poin tertentu pada 19 dia bulan hari-hari ganjil, iaitu masa tu semua binatang makhluk kat muka bumi dia punya dia akan naik. Maksudnya masa tu lah keinginan untuk bersenggama tu apa? Melakukan hubungan seksual sama ada binatang ataupun manusia. Okey, masa tu darah tengah naik dan emosi kita pun kalau kita tengah kena rasuk ke apa semua, itu memang sangat teruk. Kalau orang nak menghantar sihir pun ialah pada waktu tersebut. Sebab masa tu sangat bergelora dan diganggu pula dengan frekuensi negatif, maka orang akan jadi lebih teruk kalau waktu-waktu tersebut. Sebab tu bila saya buat kurma duha, untuk production yang ni saya masih menggunakan madu biasa dengan doa perubatan. Tapi untuk yang akan datang, kemungkinan saya akan campur dengan madu yang ada doa untuk ruqyah sekali. Jadi kalau ada kesan simptom macam makan kurma duha, macam makan mustanir, ada gangguan rasa macam nak menjerit, nak apa, sebab saya dah masukkan doa ruqyah. Untuk ketika ini, masih lagi dengan doa perubatan. Okey, mengandung boleh makan kurma duha tapi tak boleh banyak. Sebab bila banyak saya takut berbahaya untuk kesihatan. Kalau orang ada fibroid, cyst,
apa saja ketumbuhan, memang ubatnya ialah yang paling bagus selain daripada Mega Ratu untuk perempuan ialah ini. Trombosis juga sangat bagus untuk ni. Tapi trombosis, first kali, trombosis ialah darah beku yang menyebabkan tersumbatnya pada jantung, pada belakang tengkuk, susah angkat tangan, ataupun darah kita yang tersepit. Maaf ya, ni kotor, baru lepas buat kuih tadi. Jadi bila berlaku benda tu ialah dengan cara urut ataupun dengan cara makan kurma duha. Okey, kalau period berpanjangan boleh tak makan kurma duha? Period berpanjangan ada dua sebab. Pertama sekali kena check kat hospital puan, melur desa. Kenapa? Takut ada masalah yang paling kronik pada rahim kita. Dan mengikut perubatan Islam, dia adalah frekuensi negatif ataupun gangguan. Gangguan ni sama ada gangguan daripada saka, ataupun saka ni tak semestinya kita belah hantu tau. Tapi bila orang sihir dengan kita ataupun kita lalu tempat yang menakutkan, tiba-tiba benda halus tu datang dekat kita. Datang dan kita tak sedar. Dan kita selalu rasa stiff, rasa tak sedap badan, mood tak tentu, dan kita tak sembahyang kurang, zikir kurang. Jadi benda tu akan lagi hidup dalam badan, dalam darah. Jadi benda tu juga punca penyakit dan mengganggu kita punya, apa tu Cah? Mengganggu kita punya rahim. Kadang-kadang susah dapat anak, bersama dengan suami masalah, kerap gugur, datang haid tak betul. Jadi itulah punca kenapa orang sakit atau datang haid yang berpanjangan. Kalau ikut saya, orang datang haid berpanjangan ni, produk dia hanya yang paling bagus, bukan kurma duha. Pertama sekali ialah Mustanir, yang kedua ialah Mega Ratu. Okey. Berpantang kurma duha ni, lepas bersalin terus makan kurma duha. Kenapa? Lepas pantang, darah dekat rahim kita tu terlalu banyak darah yang berkumpul dan kena habiskan keluar. Apa-apa saja pun datang haid kena habiskan. Bila kita dalam lepas bersalin, darah nifas kena habiskan. Sebab bila yang sangkut tu punca, dia sangkut dekat saluran fallopian, sangkut pada dinding rahim. Sebab kitaran haid tu dia ada di punya circulation sendiri. Bila dia tak keluar habis, itulah yang merosakkan kita punya kesuburan, kesihatan kita. Okey, macam tu juga angin. Angin tak boleh dalam badan banyak. Dia akan menyebabkan kita akan sakit ulu hati. Ni ada soalan. Bonda, saya bagi